Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bincang tentang isomerism. So, sebelum itu kita akan revise our last lesson, iaitu chemical formula dan structural formula. So, saya ingatkan lagi sekali, chemical formula bagi tahu kita berapa bilangan elemen dalam setiap molekul. Okay. Dan kita ambil contoh dekat sini, sifar H12O, maksudnya ada 5 hidrogen, 5 karbon, 12 hidrogen dan 1 O. Manakala structural formula menunjukkan bagaimana 5 karbon ini bonded to each other dan hidrogen dan oksigen ni duduk di mana. Okey, structural formula ada 3 cara lukis. Okey, so saya ingatkan sekali lagi, ini cara melukis. Okey, cara melukis cara expanded, condensed dan skeletal. Okey, expanded di mana setiap bond dan setiap elemen are shown. Condensed, setiap elemen shown but dia punya bond kita akan condensekan. Manakala for skeletal pula, kita hanya tunjuk dia punya bond sahaja dan functional group. Okey, dia punya carbon and hydrogen will be hide. Okey, so saya ulang lagi sekali, ini cara melukis. Okey, jadi soalan macam ni, write the condensed structure for the skeletal structure below. Soalan macam ni dia minta cara melukis daripada cara lukisan skeletal. Dia minta awak tuliskan structure ini dalam bentuk condensed. Okey, sekarang ni kita akan tengok isomerism. Okey, sekarang ni kita ada 5 molekul A, B, C, D dan E. Okay, kalau perasan dekat sini, cara melukis saya sekarang ni dah tak spesifik langsung dalam bentuk lukisan expanded ke, condensed ke, ataupun skeletal. Sebab apa? Dekat sini, kejap saya tunjuk bond. Okay, saya tak condensekan 100% dia punya bond. Okay, dan kadang-kadang saya tunjuk dia punya, kadang-kadang bentuknya bentuk skeletal, kadang-kadang bentuknya boleh jadi gabungan antara condensed, skeletal dan expanded. Okay, so saya ulang lagi sekali, expanded, condensed dan skeletal, cara melukis. Sekarang ni kita tengok 5 structure ini. Kita ada structure A. Okay, kalau kita kira bilangan carbon ni adalah 4, hidrogen ni ialah 1, 3, 5, 7, 10. So hidrogennya 10, oksigennya 1. So molecular formula bagi A C4H10O. Bagi B pun C4H10O. Bagi E, bagi C C4H10O. Okay, cumanya apa beza antara A dengan C? Tadi rantai paling panjang dia 4 karbon. Okay, yang ni rantai paling panjangnya 3 karbon dan ada 1 cabang. Okay, and then untuk D pun sama, C4H10O. Okay, dekat sini position antara C dengan D ni, position OH nya tidak sama. Okay, molecular formula bagi A, B, C, D adalah C4H10O, tapi structural formulanya berbeza. Okay, and then E pun sama, kita ada C4H10O. Dekat sini functional group dia bukan OH tapi dia adalah COC, tapi molecular formula dia still C4H10O. So maksudnya dekat sini molecular formula sama. Okay, molecular formulanya sama tapi strukturnya yang berbeza. Okay, so ini kita namakan konsep ini sebagai isomerism, iaitu di mana molecular formula sama but structural formula mereka berbeza. Okay, so kita masih guna contoh A, B, C, D dan E ini. So A, B, C, D dan E ada same molecular formula but different structural formula. Okay, different structural formula. Okay, so sekarang ini A, B, C, D dan E adalah isomers. Kenapa? Isomers are 2 or more organic compound with the same molecular formula but different arrangement of atoms. Okay, so kita boleh anggap isomers ini macam kembar. Okay, sekarang ni kalau kita tengok ini kembar ini mesti ada 2 ataupun lebih. Kalau seorang sahaja dia bukan kembar. So sama juga dengan isomers. Jadi A, B, C, D dan E, mereka ini adalah isomers antara satu sama lain. Okay, structural isomers ada 3 jenis. Yang pertama sekali chain, yang kedua positional dan yang ketiga functional group isomerism. Okay, so kalau saya kata kembar seiras, maksudnya apa? Kita tahu kembar tu mukanya sama. Kalau saya kata kembar siam, maksudnya apa? Kembarnya melekat. Okay, nama chain isomerism datang daripada perbezaan chain length. Okay, maksudnya satu molekul tu perlu mempunyai molecular formula yang sama tapi dia punya chain length berbeza. Okay, chain length berbeza. Okay, but functional group ataupun dia punya homologous series mesti sama. Okay, dan dia punya position of functional group pun kena sama. Okay, bagi positional isomer pula, okay, chain length-nya mesti sama, functional group ataupun homologous series mesti sama, but position yang berbeza. Okay, dan functional group pula kita tahu. Okay, so kita nampak trend dekat sini, functional group ni yang
berbeza. Okay, functional group berbeza, so homologous seriesnya pun akan berbeza. Okay, but dia punya chain lengthnya sama, position kita dah tak kira dah. Okay, so kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh antara structure A dan structure B. Kita tengok apa yang sama. Okay, yang sama ialah kedua-dua A and B mempunyai functional group OH. Jadi homologous seriesnya adalah alkohol. So dua-duanya adalah sama. Okay, chainnya, panjangnya, rantai panjangnya 4 karbon. A ada 1, 2, 3, 4, tak ada cabang. 1, 2, 3, 4 untuk B pun tiada cabang. So length chain sama, but dia punya position of functional groupnya yang berbeza. Dekat mana? Structure A dekat carbon number 1, structure B at carbon number 2. Maka A and B adalah isomers. Okay. Tapi isomers jenis apa? Dia adalah positional isomers. Okey, contoh lain, contoh yang kedua, C and D, kedua-dua mempunyai functional group OH, kumpulan alkohol. Okey, chainnya pun sama, ada 3 karbon dan bercabang. Yang ini pun 3 karbon dan bercabang. Okey, 3 karbon, cabang. And then functional groupnya, positionnya dekat carbon number 1, sini dekat carbon number 2. Maka C and D adalah positional isomer. C and D. Okey, contoh ketiga, A and B. So A and B, functional group dia still OH. So kalau OH maksudnya dia adalah kumpulan alkohol. Chainnya untuk A 4 karbon rantai panjang, untuk C rantai panjangnya ada 3 karbon. Okey, dia molekular formulanya still C4H10O. Untuk A pun C4H10O. Cumanya beza dia rantai paling panjang. Okey, so 3 karbon. Maka dekat sini A and C are chain isomers. Siapa? A and C. Okey, contoh yang seterusnya B and D. So B and D pun perbezaan dari segi chain. Chain sini 4 karbon ataupun straight chain. And D dia ada 3 karbon dan ada 1 branch. Maksudnya dari segi chain mereka berbeza. Maka B and D are chain isomers. Okey, seterusnya kita tengok antara E and E. A ada C4H10O molecular formula. E pun molecular formula dia ialah C4H10O. But dekat sini A ada functional group OH, maksudnya dia adalah kumpulan alkohol, dan E ada functional group COC, which is E ini adalah kumpulan ether. So alkohol dan ether bermaksud homologous seriesnya berbeza. Bila homologous series berbeza disebabkan oleh functional group yang berbeza, maka A and E are functional group isomers. Okay, functional group isomers dia ada pasangan dia. So, yang tadi kita tengok alkohol dan ether, mereka ini adalah pasangan isomers dengan syarat molekular formulanya sama. So, kita tengok kat sini molekular formula C3H6NO. Okay, ketone, pasangan functional group isomers dia adalah aldehyde. Carboxylic, pasangan isomersnya adalah ester. Alkene, pasangan isomernya adalah cycloalkene. Okay, so sekarang ni kita tengok contoh, example. For each of the following compounds, draw its isomeric pair. Maksudnya lukiskan kembarnya, represents a chain, positional and functional group isomer. So, kita ada satu structure dan kita kena lukiskan pasangan kembar dia mengikut jenis dia punya isomers. Okay, so kalau saya nak lukiskan chain isomers, apa yang saya kena buat? Saya kena lukiskan chainnya yang berbeza berbanding ini. Okay, so structure yang di atas yang diberi, dia ada C5H12. So ini molecular formula. Dan dia punya rantai panjang, longest carbon is 4. Dan ada satu branch. So ini chain dia. So macam mana kita nak lukiskan pasangan bagi structure ini? So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh lukiskan pasangan isomer ini, kita boleh lukiskan longest carbon 5 carbon. Okay, without branch. Okay, macam mana nak buat? Kita akan lukiskan 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita ada 12 hidrogen. Bila nak masukkan hidrogen, apa yang korang kena ingat? Tipsnya ialah ONC, which is 1, 2, 3, 4.
So carbon boleh buat 4 bond. Okey, kemudian masukkan hydrogen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, so ini kalau saya nak lukiskan 5 carbon as longest carbon without branch. Ataupun kita boleh bezakan branching ini tadi longest carbon 4 carbon dan 1 branch. Tadi kita dah buat ni. Okey, kita dah buat ni. Kita boleh juga buat satu lagi structure longest carbon lah 3 carbon dan 2 branches. Macam mana saya nak buat? Saya akan lukiskan 3 carbon longest carbon dan 2 branch. Okey, branch ni dengan syarat mesti letak tengah-tengah. Jangan sambung dekat carbon hujung. Bila korang sambung dekat carbon hujung, dia akan jadi dia longest carbonnya 4 lagi lah. Okey, so letak dekat, tipsnya letak dekat tengah-tengah carbon. Okey. Okey, and then penuhkan dengan hydrogen. Hydrogen ada berapa? 12. 3. So ini adalah salah satu isomers bagi chain isomer, bagi structure yang diberi. So tadi kita dah lukis chain isomer. Sekarang ni kita nak tengok boleh tak nak lukiskan positional isomer. So kita tengok positional isomer ni maksudnya kita kena move position functional group. Sekarang ni structure ni tak ada functional group. So no functional group. Bila no functional group, maka kita tak boleh nak alihkan position. Maka positional isomer tiada. Okay, so positional isomer tak ada, none. And functional isomer juga tiada. So awak letak tiada. Okay, but tadi chain isomer yang mana? So chain isomer kita buat mesti. Okay, so ini chain isomer ataupun ini saya lukiskan dalam bentuk condensed. Tadi saya lukiskan dalam bentuk expanded. So mana-mana pun boleh. Okay, lastly, for each of the following compounds, draw its isomeric pair that represents the chain, positional and functional isomer. So kita kenal pasti compound ini ada functional group ataupun tidak. Okay, functional group dia adalah C double bond C. So ini adalah kumpulan alkene. Okay, ada berapa carbon? Ada 4 carbon dan 8 hydrogen. Okay, position functional group duduk dekat carbon kedua dan ketiga. Okay, longest carbon chain 4 carbon dan no branch. Okay, ini adalah maklumat yang kita ada daripada molekul. Okey, sekarang ni saya nak lukiskan chain isomer bagi struktur ini. So apa saya perlu buat? Kita tengok chain dia. Chainnya longest carbon 4 carbon. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh pendekkan rantai kepada 3 carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, kemudian masukkan functional group alkene. Kenapa letak functional group? Ni sebab functional group dia mesti sama. Okay, so ni C double bond C, yang ni pun C double bond C. Lastly, kita akan lengkapkan dengan hydrogen. So, carbon boleh buat 4 bond. So, sini carbon pertama dah ada 2 bond. So, kita perlu masukkan 2 hydrogen. Okay, carbon kedua di tengah dah mempunyai 4 bond. So, carbon tengah tak ada bond. Okay, carbon belah kanan dia ada 1 bond. So, kita masukkan 3 hydrogen. Dan carbon bawah pun masuk 3 hydrogen. So, molecular formula sini pun C4H8. So, chain isomer done. Okay, how about positional isomer? Positional isomer ialah kita akan move position of functional group. Tadi, position of functional group dekat carbon yang kedua dan carbon yang ketiga. So, kita boleh ubah dekat carbon yang pertama dan kedua. Okay, so kita akan buat rantai panjang dia. Still 4 carbon. Okay, dan dekat carbon pertama dan kedua letak double bond. Kemudian kita ada 8 hydrogen masukkan dalam molekul. Okay, so yang ni pun ada molecular formula C4H8. Okay, lastly functional group isomer. Functional group isomer kita akan tengok pasangan kepada isomer alkene ini. So yang mana satu? So, kita tengok dekat sini. Kita ada alkene, pasangan functional group isomer dia adalah cycloalkene. Alkene ada C double bond C, but cycloalkene tiada functional group, tapi bentuknya dalam bentuk cycle. Okay, so apa kita kena buat? Kita ada 4 bond. So ini functional group isomer. Okay,
So macam mana nak buat? Kita ada 4 bond, 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Lukiskan dalam bentuk cyclic. Maksudnya setiap carbon bonded to each other. Okey, kemudian masukkan hydrogen. Dengan syaratnya apa? HO and C. So, carbon boleh buat 4 bond, hydrogen boleh buat 1. So, lengkap kan? So, molecular formula C4H8, tapi strukturnya berbeza dengan struktur yang diberi. So, struktur ini saya labelkan 1 dan 4 adalah functional group isomers. 1 dan 2 adalah chain isomers. 1 dan 3 adalah pasangan positional isomers. So, itu sahaja. So, boleh try. Kalau ada masalah, boleh tanya saya. Thank you.